Sejarah catur dapat dikesan hampir 1,500 tahun, walaupun asal-usul yang paling awal tidak dapat dipastikan. Permulaan permainan catur ini berasal dari India sebelum abad ke-6 Masihi. Dari India, permainan merebak ke Parsi. Setelah itu, ketika orang-orang Arab menakluki Parsi, catur telah diambil oleh dunia Islam dan kemudiannya menyebar ke Eropah Selatan. Di Eropah pula, catur telah berkembang menjadi bentuknya yang sekarang pada abad ke-15 dan catur telah menjadi hobi yang sangat popular hingga ke hari ini. Permulaan catur moden yang paling awal adalah permainan yang dipanggil caturangga yang berkembang di India pada abad ke-6. Ia merupakan permainan paling awal yang diketahui mempunyai dua ciri penting yang terdapat dalam semua variasi catur yang kemudian kepingan yang berbeza yang mempunyai kekuatan yang berbeza. Dalam terminologi Sanskrit, caturangga bermaksud memiliki 4 bahagian. Di beberapa bahagian India, potongan-potongan di tempat ruk, ksatria dan uskup diganti namanya dengan kata-kata yang bermaksud perahu, kuda dan gajah atau gajah, kuda dan unta, tetapi tetap bergerak. Terdapat nama-nama khas bagi buah catur caturangga, iaitu raja sebagai raja, mantri sebagai menteri, gajah sebagai gajah perang, ashva sebagai kuda, ratha sebagai kereta, padati sebagai pejalan kaki atau askar kaki. Kemunculan catur di Parsi bermula pada abad ke-11. Terdapat satu peristiwa di mana seorang duta besar Raja Hindu yang telah datang ke persidangan Persia di Khosrows. Mereka telah beramah mesra, lalu duta besar itu mempersembahkan sebuah papan catur yang diperbuat dari kayu eboni dan gading. Lalu beliau berkata kepada raja, "Oh raja yang besar, temukanlah orang-orang yang terpandai dan terbijak untuk memecahkan misteri permainan ini. Jika mereka berjaya, kami Raja Hindu akan memberikannya gelaran. Namun, jika ia gagal, hal itu membuktikan tingkat kepandaian penduduk Persia lebih rendah dan kami akan meminta petunjuk dari Iran." Putusan itu kemudian menunjukkan papan catur yang ia bawa. Sehari kemudian, setelah berfikir keras, Bozomir, iaitu Raja Parsi, berhasil memecahkan misteri itu dan kemudian mendapat gelaran seperti yang dijanjikan. Dan di situ bermulalah penyebaran catur ke Parsi. Sejarah catur dalam tamadun Arab. Ketika orang Arab menakluki Parsi pada 634 atau 651 sebelum Masihi, nama catur berubah menjadi syatranj. Ini disebabkan kerana mereka tidak boleh menyebut perkataan cha dan ji dalam bahasa Arab. Kemudian, catur diambil oleh dunia Islam dan kemudian menyebar ke Eropah Selatan. Istilah yang kita kenal pada hari ini yang dinamakan sebagai checkmate berasal daripada perkataan Arab iaitu syah yang bermaksud raja dan mat yang bermaksud mati. Penyair Al-Khatib pernah berkata, pemain yang mahir itu meletakkan kepingannya sedemikian rupa sehingga dapat menemui akibat yang tidak pernah dilihat oleh orang jahil. Kesimpulannya, catur adalah sukan yang penting untuk diri sendiri kerana ia membantu kita untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Di China pula, legenda mengatakan bahawa catur dicipta oleh seorang komander tentera bernama Han Xing pada abad pertama sebagai cara untuk menghiburkan tenteranya ketika berkemah sepanjang musim sejuk. Beliau bermain catur. Sebaliknya, para pujangga Cina sudah menyebutkan permainan ini pada 800 tahun sebelumnya. Jadi, menurut Ismail Sloan, di China lah catur pertama kali dimainkan, tetapi pada waktu itu bentuk arena caturnya tidak kotak-kotak, bahkan bulat-bulat. Buah caturnya juga terdiri daripada iaitu raja, benteng, satria iaitu kuda dan uskup iaitu gajah. Catur Jepun dimainkan sama dengan catur Eropah tetapi dengan perbezaan tertentu. Catur yang menonjol di Asia Timur adalah permainan shogi dihantar dari India ke China dan Korea sebelum akhirnya sampai ke Jepun. Versi catur Jepun akan bermula
dengan asas-asas yang sama seperti medan perang. Catur Jepun atau lebih dikenali sebagai shogi terdiri daripada 81 sel di atas papan dan tidak ditandakan, tidak dihurufkan atau dinomborkan. Tiada perbezaan warna di atasnya antara setiap sel di atas papan. Shogi adalah rumit bukan sahaja oleh kekurangan penomoran di atas papan. Identiti lengkap buah-buah shogi malah berbeza antara buahnya hanya oleh tulisan hieroglif di atas setiap buah.